Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi kita dalam kelas Tauhid bersama dengan Ustazah Asma. Okey, insya-Allah hari ini Ustazah akan sambung tajuk yang telah kita belajar sebelum ini, iaitu sebelum ni kita dah belajar tentang pengertian sam'iyyan. Okey, hari ini kita nak sambung tentang perkara-perkara sam'iyyan. Okey. Siapa yang ada buku bolehlah rujuk buku. Siapa yang belum lagi, kalau tunggu esok untuk dapat buku boleh buka e-book. Boleh buka e-book. Kita teruskan dengan tajuk yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu perkara-perkara sam'iyyan. Perkara-perkara sam'iyyan. Kita akan sentuh 4 perkara. Dia ada 10. Kita akan sentuh sedikit-sedikit. Sebab kita tak banyak masa untuk setiap sesi. Jadi kita sentuh sikit-sikit insya-Allah. Hari ini kita akan sentuh 4 perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat ni apa? Ustazah nak buat ulang kaji sikit. Perkara sam'iyat ni ialah perkara-perkara ghaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dimaksudkan dengan sam'iyat. Jelas anak-anak ya? Perkara ghaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah tu apa? Sunnah tu maksudnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus kepada perkara pertama, iaitu pahala. Pahala. Apa yang dimaksudkan dengan pahala, anak-anak? Pahala ialah balasan baik bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara kejahatan yang diharamkan oleh syarak. Balasan baik bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara kejahatan yang diharamkan oleh syarak. Itu yang dimaksudkan dengan pahala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Ar-Rahman ayat 60 ada menyebut tentang pahala ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Maksudnya, bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga. Maksudnya bila kita melakukan perkara yang Allah suruh dan meninggalkan apa perkara yang Allah larang, insya-Allah kita akan peroleh pahala. Itu ganjaran yang Allah jamin dan beri pada kita. Jadi senang sahaja nak dapat pahala ni. Kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Kita buat apa yang Nabi suka, kita jauhi perkara yang Nabi tak suka. Kita dapat pahala insya-Allah. Yang seterusnya kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitu dosa. Tadi kita sentuh pahala. Yang ini kita pergi kepada perkara dosa. Apa yang dimaksudkan dengan dosa? Dosa ialah balasan buruk bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara maksiat yang diharamkan oleh syarak ataupun meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh syarak. Yang ini perkara dosa ni dia berlawan kepada yang pahala tadilah. Yang mana balasan buruk bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara maksiat yang diharamkan oleh syarak ataupun meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh syarak. Contoh, Allah suruh kita berpuasa di bulan Ramadan, tapi kita tak nak puasa. Allah suruh solat, tapi kita tak nak solat. Jadi, kita akan dapat dosa lah. Sebab kita tak nak buat apa yang Allah suruh. Malah kita tinggalkan apa yang Allah suruh. Jadi, kita akan dapat dosa. Jadi, kita ni, Allah bagi peluang untuk hidup dekat dunia ni, kita nak tambah dosa banyak-banyak ke kita nak kumpul pahala banyak-banyak? Siapa yang nak masuk ke syurga, pastinya apa yang dia lakukan dekat dunia ni dipastikan yang dia akan dapat pahala. Dan dia akan buat perkara-perkara yang Allah suka dan Nabi suka insya-Allah. Jadi itulah. Kita pergi kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura ayat 40 ada menyebut tentang dosa ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin mithluha. Ayat 40. Maksudnya, dan jika kamu hendak membalas, maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Jika kita melakukan dia beza dengan pahala dan dosa ni. Contoh, kalau kita buat pahala kan, kalau kita kalau kita nak buat sesuatu kebaikan, bila kita dah berniat untuk buat kebaikan tu pun kita dah dapat dah sebenarnya. Apatah lagi bila kita laksanakan kebaikan tersebut, insya-Allah
kita akan dapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Manakala untuk dosa ni pula kan, sekiranya kita melakukan perkara yang baik, yang minta maaf, perkara yang buruk, perkara yang tidak baik, okey, walaupun kita ada niat, okey, tapi kita lawan, kita tak nak buat sebab kita tahu benda tu tak elok, Allah tak suka, jadi kita tak buat, insya-Allah kita akan dapat pahala sebab kita melawan, kita tak buat. Selagi kita tak buat tu, kita tak akan dapat dosa. Jadi kita kena sentiasa pasakkan dalam diri, kena ada pegangan yang kuat, baca Al-Quran sentiasa, okey? Kita perbanyakkan zikir, perbanyakkan istighfar supaya kita ni tidak mudah digoda oleh syaitan, tidak mudah digoda dengan bisikan-bisikan syaitan yang suka, yang nak pastikan kita ni menjadi ahli neraka. Dia akan buat macam mana sekalipun untuk pastikan kita ni ikut apa yang dia nak. Jadi kita kena melawannya dengan apa? Dengan cara kita sentiasa mengingati Allah, solat 5 waktu jangan tinggal, baca Al-Quran, insya-Allah itu akan menjadi pendinding untuk kita tidak mudah terhasut dengan hasutan syaitan, insya-Allah. Okey? Kita pergi kepada perkara ketiga. Okey? Perkara ketiga iaitu alam barzah. Okey, alam barzah. Alam barzah ni apa? Alam barzah ialah satu alam lain yang dimasuki seseorang yang telah meninggal dunia untuk menunggu kedatangan hari kiamat. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat nikmat dan mereka yang kufur akan mendapat azab. Dia dah bagi tahu dekat sini kan. Jadi kita kena pastikan kita buat apa yang Allah suka, kita tinggalkan apa yang Allah tak suka, insya-Allah nanti bila kita berada di alam barzah nanti, Al-Quran akan menjadi peneman kita di dalam kubur. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa supaya kita semasa Allah bagi kesempatan hidup dekat dunia ni, kita buat banyak-banyak kebaikan. Okay? Kita tinggalkan perkara-perkara yang Allah tak suka tu, insya-Allah kita akan selamat bila kita dah berada di dalam kubur nanti, insya-Allah. Al-Quran akan menjadi peneman setia kita, insya-Allah. Bukannya binatang-binatang liar, binatang-binatang buas yang akan menjadi peneman kita dekat dalam kubur nanti. Itu adalah peneman bagi orang yang kufur dan ingkar dengan suruhan Allah. Dia akan diazab dan diseksa masa dalam alam barzah ni. Okey, firman Allah SWT ada juga menerangkan tentang alam barzah ni dari surah Al-Mu'minun ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Okay, maksud dia apa? Maksudnya supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan, tidak masakan dapat. Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzah yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Kita akan menghadapi alam barzah ni. Jadi kita nak selamat sewaktu berada dalam alam barzah ni, kita kena pastikan kesempatan yang Allah bagi dalam hidup kita, masih berpeluang hidup ni, kita buat banyak-banyak kebaikan, kita dekatkan diri pada Allah, banyakkan baca Al-Quran, solat, tambah dengan solat sunat duha, solat-solat sunat yang lain, bangun malam, insya-Allah kita akan terselamat daripada siksaan kubur, insya-Allah ya. Okey, perkara yang keempat, perkara sam'iat yang keempat adalah mahsyar. Apa yang dimaksudkan dengan mahsyar? Mahsyar ialah tempat berhimpun seluruh manusia, jin dan makhluk-makhluk yang hidup dari awal hingga ke akhir zaman untuk dihisap segala amalan mereka. Diputuskan hukuman seterusnya sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Ini mahsyar. Pada mahsyar yang mana orang semua daripada daripada zaman Nabi Adam hinggalah umat Nabi Muhammad akan berkumpul di padang mahsyar, yang mana pada waktu itu kita akan menunggu untuk kita mendapat buku amalan kita sama ada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Pada waktu itu memang semuanya tiada berpakaian walaupun seurat benang. Jadi waktu tu memang kita semua akan sibuk dengan diri kita je, kita tak akan sibuk dengan orang lain. Jadi masa tu kita akan ternanti-nanti adakah kita akan terima kitab amalan kita dengan daripada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, insya-Allah lah ke syurga lah. Okey, jika sebelah kiri, ke neraka lah kita. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita
dijauhi daripada tergolong menjadi penghuni neraka. Sebab tu kita kena sentiasa buat perkara yang Nabi suka. Okey? Supaya kita ni kan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Perbanyakkan selawat Nabi, buat apa yang Nabi suka buat. Sunnah-sunnah Nabi. Okey? Hari Jumaat paling banyak. Okey, biasakan sebelum tidur bacakan surah Al-Kahfi. Okey, mudah-mudahan kita terhindar daripada siksaan di dalam kubur, terselamat daripada siksaan azab kubur. Okey, boleh ya? Okey. Kita teruskan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Qaf ayat 44 ada menyebut tentang mahsyar ni, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, dzalika hasyrun 'alaina yasir. Okey, maksudnya apa? Pada hari bumi terbelah-belah untuk mereka segera keluar daripadanya, perbuatan membangkitkan dan menghimpunkan mereka di padang mahsyar itu mudah bagi kami melaksanakan. Iaitu Allah lah, Allah akan bangkitkan semua yang telah mati dalam tanah tu. Allah akan bangkitkan untuk dikumpulkan dan dihimpunkan di padang mahsyar. Okey? Okey. Kita teruskan dengan apa? Dengan perbincangan untuk soalan yang Ustazah ada beri pada kamu untuk kamu buat. Okey? Bagi yang belum buat, sila buat. Okey? Bagi yang dah buat dan hantar ke sekolah semula untuk disemak oleh Ustazah, tahniah kerana berjaya buat tugasan dengan baik. Okey? Yang tak hantar lagi tu sila hantar. Sebab apa? Apa tujuan guru bagi aktiviti pengukuhan kepada kamu untuk kamu buat ni? Supaya kamu akan lebih jelas dan faham apa yang telah kamu belajar. Okey? Jadi penting untuk kamu buat. Okey? Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey? Ini tentang tajuk pengertian sami'iyat. Okey? Pengertian sami'iyat. Tajuk yang kita dah belajar 2 minggu lepas. Okey, soalan pertama. Okey, ini kamu kena tandakan right pada jawapan yang betul ya. Soalan pertama, perkara ghaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut adalah pengertian apa? Alif, kiamat, ba, dosa, jim, pahala, dal, sam'iyat. Okey, jawapan dia apa? Jawapan dia adalah dal, sam'iyat. Okey, soalan nombor 2. Sam'iyat tidak boleh ditanggapi melalui apa? Dan tidak tercapai oleh akal semata-mata. Okey, jawapannya alif. Jawapan alif, pintu. Ba, tingkap. Jim, pokok. Dal, panca indera. Okey, jawapan soalan nombor 2 adalah dal, panca indera. Sam'iyat tidak boleh ditanggapi melalui panca indera dan tidak tercapai oleh akal semata-mata. Okey, soalan nombor 3. Apakah hukum orang yang tidak beriman dengan sam'iyat? Apa hukum dia? Alif, sunat. Ba, kafir. Jim, wajib. Dal, Islam. Apa hukum dia? Orang yang tidak beriman ni, hukumnya adalah kafir. Ba, na'udzubillah. Okey, kita kena wajib beriman dengan sam'iyat. Okey, soalan nombor 4. Antara berikut adalah perkara sam'iyat kecuali. Tengok betul-betul ya soalan ya. Kecuali. Alif, syurga. Ba, neraka. Jim, rumah. Dal, malaikat. Okey, kecuali jawapan dia dah tentu-tentunya jawapannya adalah jim, rumah. Okey, jelas ya anak-anak? Okey, kita pergi kepada soalan bahagian yang kedua. Jawab semua soalan. Soalan 1, apakah pengertian sam'iyat? Okey, pengertian sam'iyat ni kamu boleh tengok di muka surat 2 dalam buku teks ya. Ada perbualan di antara seorang murid dan seorang ustaz. Jadi dekat situ ada jawapan dia. Sam'iyat ialah apa? Sam'iyat ialah perkara ghaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kamu isi dalam ruangan yang disediakan tu. Okey? Kemudian soalan nombor 2. Nyatakan hukum orang yang tidak beriman kepada sam'iyat. Apa hukum orang yang tidak beriman dengan sam'iyat? Hukum orang yang tidak beriman kepada sam'iyat ialah kafir. Okey? Kafir jawapan dia. Kamu boleh salin balik. Hukum orang yang tidak beriman kepada sam'iyat ialah kafir. Okey? Dihukumkan kafir. Okey? Itu jawapan nombor 2. Jawapan nombor 3. Setiap Muslim wajib mempercayai perkara sam'iyat. Tulis 5 perkara sam'iyat. Kita belajar pada hari ini. Perkara sam'iyat dia apa? Yang pertama kita belajar pahala. Tulis dekat kotak yang pertama tu pahala. Yang kedua, dosa. Yang ketiga, apa? Alam barzah. Yang keempat, mahsyar. Yang kelima. Yang kelima apa? Yang kelima kita belum lagi masuk. Tapi kamu bolehlah buat. Okay? Buat syurga. Syurga ke neraka ke. Dia nak 5 je. Kita akan belajar 10. Jadi kita dah belajar hari ni 4. Jadi kamu tambah syurga lah ataupun neraka. Okey?
untuk yang kelima tu. Okey, boleh ya anak-anak? Okey, alhamdulillah. Itu sahaja yang dapat ustazah sampaikan pada kamu. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat memberi manfaat dan penerangan kepada kamu untuk kamu lebih faham apa yang kita dah belajar. Okey, itu saja daripada ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.